أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli-ahli jawatan kawasan masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia maka pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama di masjid yang mudah dan berkat ini untuk kita menyambung lagi pengajian sifat 20 kita, dan kita masih masuk lagi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Hukum syarak iaitu yang datang daripada syariat ataupun hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan para nabi dia. Hukum adat ialah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kita, dan hukum akal ialah hukum yang yang datang daripada akal kita. Jadi ini hukum. Bila hukum itu keluar, kalau dia kata wajib, kita kena faham. Wajib ni hukum syarak tu, hukum akal tu, hukum adat. Itu kalau wajib tu hukum syarak, maka kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu hukum syarak. Kalau dia wajib, kalau haram, hukum syarak haram, kalau dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Hukum adat iaitu ketetapan hukum diperoleh melalui percubaan dan kebiasaan. Hukum adat ialah sesuatu yang menjadi hukum apabila ia berlaku. Seperti katalah, kita membakar. Kita gunakan api untuk membakar kertas. Maka kertas itu pun terbakar. Maka hukumnya api tersebut, kebiasaannya dan pada adatnya adalah membakar. Itu dikatakan hukum adat. Api itu membakar. Air itu menghilangkan dahaga. Kalau makan, kenyang. Itu hukum adat lah. Kalau makan tak kenyang, kalau makan tak kenyang lah, itu bukanlah, itu luar daripada adat, luar daripada biasa. Kemudian yang ketiga, hukum akal, iaitu akal yang menghukumkan sesuatu itu. Daripada akal kita keluar di hukum tersebut. Sama ada kita nak menghukumkan perkara itu wujub, mesti, ataupun istihalah, mustahil, ataupun harus. Itu datang daripada akal kita. Wujub, mesti. Apa yang mesti? Di segi akal kita, apa yang mesti? Kalau setengah daripada dua adalah satu. Itu akal kita menghukumkan setengah daripada dua adalah satu. Kalau setengah daripada dua adalah dua, hukum apa tu? Itu bukan hukum akal. Orang kata dua, kalau dibagi dua dapat dua. Orang kata apa? Sebab apa orang kata dia ni pening ni? Apa sebab orang kata dia pening? Akal dia tak. Akal dia tidak menghukum dengan betul. Itu dikatakan pening. Selalunya kita kata seorang tu pening sebab dia akal dia tidak menghukum sesuatu itu mengikut
yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Begitu juga akal menghukumkan Allah itu bersifat berkuasa. Berkuasa ni sifat zat Allah Ta'ala itu ada kuasa. Itu akal menghukumkannya. Sebab kalau Allah tak ada kuasa, apa akan berlaku? Kalau Allah tak ada kuasa lah, apa akan berlaku, tuan-tuan? Akan berlakulah sesuatu yang yang tidak munasabah, tidak munasabah. Allah tak ada kuasa untuk menurunkan hujan. Itu siapa yang berkuasa? Sebab itu Allah tu ada sifat berkuasa. Allah mempunyai kuasa untuk menurunkan hujan, untuk memberi rezeki, untuk menghidupkan, untuk mematikan. Yang kita baca selalu tu kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu ayat kursi, la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan melainkan yang satu-satunya, yang bersifat esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Tuhan. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allah itu memiliki kerajaan dan Allah itu memiliki kepujian. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit, menghidupkan dan mematikan. Itulah kuasa. Kalau Allah tak boleh hidup, tak boleh mematikan, itu siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Kalau Allah tak ada sifat kuasa. Itu yang kita dah tahu tentang hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Dan lagi ni, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Di sebelah tu kepentingan hukum akal dalam pengajian sifat 20. Kita baca yang sebelah ni dulu, muka surat 35 tu. Bahagian hukum adat, ada 4 bahagian hukum adat. Ada tak? Jumpa tak? Ada 4 bahagian hukum adat. Apa dia? Bahagian pertama, ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Itu bahagian pertama hukum adat. Ada sesuatu sebab ada sesuatu yang lain. Ada kenyang sebab apa? Sebab makan. Ada kenyang sebab ada makan. Sebab ada kenyang sebab makan. Sesuatu itu terjadi dengan sebab sesuatu yang lain. Itu dikatakan bahagian pertama hukum adat. Bahagian kedua, tidak ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Tak ada sesuatu. Sebab tak ada sesuatu yang lain. Seseorang itu tidak kenyang sebab dia tidak makan. Sesuatu kenyang itu tak ada. Sebab apa? Makan tak ada. Kalau makan ada, kita pun makan, kita kenyang. Itu adalah. Tapi makanan tak ada, tapi kita kenyang je. Apa pula tu? Seminggu tak makan, tapi kenyang je. Apa yang ada dalam perut dia? Kalau orang Melayu senang je kan? Kalau orang Melayu senang, dia tu hantu lah tu dalam perut dia tu. Makan, tapi kalau dibawa rawatan di hospital, tahulah apa sebab, apa penyakit dia. Tapi tak ada kenyang kalau tak ada makan. Itu adat. Adat lah tu, biasalah. Yang ketiga, ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Contoh dia kata, sejuk. Kita rasa sejuk sebab kita tak ada kain. Maka berlaku dah sejuk. Kalau ada kain, sejuk tak? Kita sejuk sebab tak ada kain. Maka dikatakan itu hukum adat sebab sesuatu tu ada sesuatu dengan sebab tak ada sesuatu yang lain. Dia jadi sejuk sebab tak ada kain selimut. Tak ada kain gebar dan sebagainya. Sejuk. Itu hukum
hukum adat lah tu. Ya. Dan yang keempat, tidak ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Tidak sejuk dengan sebab ada kain. Tak ada sesuatu. Sejuk tak ada sebab dia ada kain. Sejuk ada sebab dia tak ada kain. Ada sebab ni tak ada. Tak ada sebab ni ada. Ya? Ini yang dikatakan hukum adat. Hukum adat ni tak payah belajar jauh-jauh yang tinggi-tinggi sangat. Kita tahu. Parang. Kita ada parang. Ya? Kita tetak tangan kita. Apa berlaku? Tangan kita pun putus. Sebab parang itu tajam, maka dengan sebab parang itu tangan kita putus. Tetak tangan kita, maka parang pun putus. Tangan kita pun putus. Sebab ada sesuatu. Ada sesuatu dengan sebab sesuatu. Tapi kalau kita ada perang, kita tetak tangan kita, tak putus tangan kita. Dia tak berlaku. Ada tak? 13 Mei tu berlaku. Ilmu kebal. Ada orang datang kat tu. Saya belajar kuliah Islam. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Itu dua daripada hukum adat lah. Kalau itu berlaku, itu luar daripada hukum adat. Maksudnya luar biasa lah. Sesuatu yang berlaku tu luar biasa. Biasanya kalau kena tetak, putus. Tapi tak apa. Darah pun tak keluar. Ini perkara luar biasa lah dari segi adatnya. Ya? Dia tak ikut hukum adat yang sebenarnya. Tapi kalau ikut hukum adat, ada 4 lah ni. 4 bahagian hukum adat. Ya? Ada soalan tuan-tuan. Kaitan hukum adat ni lah. Ya? Mungkin tuan-tuan nak tanya. Ya? Hukum adat di Rembau ni macam mana pula? Itu kena tahu juga. Adat apa yang kita ikut di Rembau ni? Ada apa? Adat perpati. Bagaimana kita melaksanakan adat perpati itu? Apa yang berlaku bila kita tak ikut adat perpati? Ada hukum-hukum adat dia. Berarti bila berlakunya kematian, orang besar adat, maka digantilah dengan orang besar adat yang lain. Dan dipakailah apa-apa yang telah diputuskan oleh datuk-datuk lembaga adat. Ini bab adat, bab hukum adat lah. Ataupun adat atau cara kehidupan adat lah. Tapi hukum adat ia ada 4 bahagian. Ada satu sebab ada sesuatu. Ada sesuatu sebab tak ada sesuatu. Tak ada sesuatu sebab ada sesuatu. Kemudian tidak ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu. Apa dia dan apa dia tu? Itulah dikatakan hukum adat. Apakah kepentingan hukum akal dalam pengajian sifat 20? Kita nak belajar sifat 20. Apa pentingnya hukum akal? Apa dia hukum akal tadi? Wujub, mustahil, istihalah ataupun jaiz harus. Apa kepentingan hukum akal tersebut di dalam kita mengaji sifat 20 ni? Apa dia wujub? Apa kepentingan dia? Soalan dia, mengapakah mengetahui hukum akal sangat penting dalam pengajian sifat 20? Yang pertama disebut, dalam pengajian sifat 20, hukum akal adalah sangat penting sekali kerana ia adalah tangga atau jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hukum akal sangat penting untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akal kita mengatakan, apakah tanda ataupun dalil Allah Ta'ala itu ada? Akal kita. Akal kita bertanya, apa tanda Allah ada? Dengan mudah kita jawab apa? Adanya. Allah itu ada sebab ada apa? Ada alam ini. Ada alam itu menandakan Allah itu ada. Kalau alam ni tak ada, Allah ada tak? Ada. Allah ada. Allah tetap ada. Sebab itu tak boleh berpegang kepada ada alam ni, ada Allah. Sebab alam ini akan apa? Akan musnah satu masa nanti.
Tapi Allah tidak musnah. Allah tidak musnah. Okay? Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, bahawa fardu ain yang pertama sekali ke atas mukallaf ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal sifat-sifatnya yang wajib. Okay? Macam mana nak kenal Allah? Kenal zatnya ke atau kenal sifatnya? Kenal sifatnya. Sebab apa kita tak mampu nak mengenal zat Allah? Allah tu besar ke, tinggi ke, rendah ke, ataupun hitam ke, putih ke, hijau ke, itu bukan kajian kita. Sebab kita tak dapat nak menggambarkan Allah itu dengan gambaran daripada akal kita, daripada segi zat dia. Tetapi dari segi sifatnya memang wajib kita tahu. Okay? Mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang mustahil dan harus. Okay? Setiap mukallaf, perkara pertama dalam fardu ainnya hendaklah dia mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Iaitu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Okay? Jadi apa dia sifat yang wajib bagi Allah? Sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Ini yang kita nak belajar sebuah kitab ini. Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Sifat mustahil ada 20. Sifat harus ada 1. Jumlah semuanya 41. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah. Adalah fardu ain bagi setiap mukallaf mengetahui sifat-sifat ini. Supaya mereka ataupun mukallaf ni mengenal Allah. Kalau tak, dia tak kenal Allah. Kalau kita tak kenal sifat-sifat Allah ni, kita tak kenal Allah. Kita tak boleh lukis gambar, ini gambar Allah. Kita tak boleh melukis ataupun mengukir patung. Ini Allah. Macam berlaku pada orang-orang syirik. Mereka mengenal Allah dari segi zatnya, maka mereka mengukirlah patung. Maka itulah yang dikatakan berhala, maka mereka sembahlah patung tersebut. Itu dah terbalik. Pasal apa? Bagi kita umat Islam, bagi orang-orang yang berakal dan sihat, kita menyembah pencipta kita, bukan menyembah apa yang kita cipta. Kita menyembah pencipta kita, Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan itulah yang kita sembah. Takkan kita buat berhala, kemudian kita sembah berhala. Tak logik. Ataupun, itu tak sihat lah. Kita buat, kita sembah. Sepatutnya yang kita buat, itu yang sembah kita. Tapi terbalik bagi agama-agama yang sesat ni, mereka menyembah apa yang mereka buat. Sebab itu mereka menyembah berhala. Ataupun mereka menyembah benda-benda yang pelik, benda-benda yang ganjil. Ganjil apa ganjil? Lain pada yang lain lah. Kalau dalam kampung tu, semua pokok sama besar. Tapi ada satu pokok yang paling besar sekali. Itu adalah ganjil. Maka mereka sembahlah pokok tu. Hantarlah berbagai-bagai lagi. Makanan, minuman, telur, ayam hitam. Sebab pokok tu paling besar dan lain pada yang lain. Kita katakanlah itulah dia. Itulah dia Tuhan. Ini khurafat ataupun kepercayaan orang-orang dahulu lah, tuan-tuan. Hukum akal, iaitu wajib, wujub, istihalah, harus itu menjadi neraca. Apa neraca? Menjadi timbangan untuk menghukum atau untuk tahu sama ada sifat-sifat itu wajib atau mustahil atau harus kepada Allah Ta'ala. Hukum akal itu adalah neraca atau timbangan untuk kita mengetahui apa? Sifat-sifat wajib atau mustahil atau harus kepada Allah Ta'ala. Hukum akal lah. Yang menjadi neraca dia. Yang menjadi timbangan dia. Hukum akal lah yang menentukan. Sama ada wajib, sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus untuk Allah Ta'ala itu adalah akal yang menghukumkannya.
Kalau dalam sifat Allah SWT kita kata wajib adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah Taala itu wajib ada. Ya, maka akal kita lah yang memberikan pertimbangan. Kenapa Allah Taala itu wajib ada? Yang kita salat hari-hari ni kerana Allah Taala tu ada. Kalau Allah Taala tak ada, Allah Taala tak ada. Mustahil. Mustahil Allah Taala tak ada. Ya. Sebab Allah yang menciptakan langit, bulan, matahari, gunung ganang, lautan dan sebagainya. Menunjukkan Allah Taala itu ada. Kalau hari ini kita kata pada orang ramai, apa bukti Allah Taala itu ada? Kita kata ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada langit, ada gunung ganang dan sebagainya. Kita tambah satu lagi. Berlakunya banjir. Banjir besar ni berlaku kerana menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Ya? Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlakulah banjir. Kalau Tuhan tak hendak, maka benda ni tak berlaku. Itu akal kita lah yang beri pertimbangan. Ya? Kalau Allah Ta'ala tak hendak berlakunya banjir, berlaku tak banjir? Tak mungkin berlaku kalau Allah tak hendak. Tapi kita tahu tak Allah hendak ataupun tak hendak? Tahu tak? Kita tahu bila berlaku banjir itu menunjukkan Allah hendakkan banjir itu berlaku. Kenapa? Itu kena fikir. Kenapa Allah hendak lakukan banjir kepada alam ini? Kepada Malaysia ni lah. Bukan seluruh dunia ni banjir sekarang ni tak. Malaysia dia yang teruk banjir. Kenapa agaknya? Antara yang paling senang dia jawab ialah hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita bertaubat. Hendaklah kita berdoa pada Allah supaya dijauhkan banjir ini. Macam dengan penyakit, hendaklah kita berdoa. Dulu tak ada orang berdoa ni. Berdoa untuk mengelakkan penyakit COVID-19 tak ada. Tak doa COVID-19 itu tak ada. Tapi dah berlaku penyakit, orang pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari penyakit COVID-19. Tambah satu lagi banjir ni. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah keluargaku, anak sanak saudaraku, rakyat Malaysia seluruhnya. Itu baru banjir ya tuan-tuan. Allah menghendaki banjir. Mustahil tak? Kalau kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan zaman kita ni zaman Nabi Nuh, semua tenggelam. Mustahil tak? Saya juga ada fikir-fikirkan perkara ni. Saya kata proses nak tenggelamnya satu negara itu, walaupun dalam Quran Allah sebut dalam Quran, idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutrafiha papasatu fiha. Kalau Allah nak membinasakan satu kaum itu, Allah akan perintahkan orang-orang kayanya, orang-orang mewahnya melakukan kefasikan. Kalau Allah nak musnahkan. Apabila mereka melakukan kefasikan, fahaqqa alaihil qaul, maka berhaklah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kata-katanya itu, fahaqqa alaihil qaul fadammarnaha tadmira, maka dimusnahkanlah semusnah-musnah. Itu kalau Allah nak. Tapi hari ini Allah belum lagi nak musnahkan kita semua musnah-musnahnya. Tapi yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, proses itu sedang berlaku. Proses tanah runtuh kerana apa? Hujan turun terlalu banyak dan tanah menjadi lembut. Kalau proses Malaysia ni tenggelam kerana apa? Tanah semua dah lembut. Kalau semua tanah dah lembut, pijak sana runtuh, pijak sini runtuh, bawa bangunan sana runtuh, bawa bangunan sini runtuh. Boleh tak Malaysia ni tenggelam? Tak mustahil. Kalau Allah menghendaki. Lepas tu kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah dijadikan sebagai bala'un. Bala'un ni ujian, tuan. Bukan balasan. Balasan bila? Di akhirat besok balasan. Tapi di dunia ni ujian sahaja. Tuhan bagi ujian tu pun kita dah tak tahan dah. Apalah lagi kalau balasan besok di akhirat.
dimasukkan ke neraka, meniti siratul mustaqim di padang mahsyar, berdiri beribu-ribu tahun, mizan lagi, ya. Barulah kita minta pertolongan Rasulullah dan para Rasul yang lain. Baiklah tuan-tuan. Memahami hukum akal juga sangat penting. Apa sebab pentingnya kita faham hukum akal ni, iaitu wujub istihalah dan jaiz ini. Kita faham hukum akal itu supaya tidak mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Supaya kita jangan kata Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Apa contohnya sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala? Ya? Apa yang tak layak bagi Allah? Allah itu lemah, Allah itu tidak berilmu, Allah itu jahil, Allah itu zalim. Itu tak layak bagi Allah. Baik itu kita belajar wujub, istihalah dan harus. Supaya kita mengelakkan kita daripada mengatakan Allah itu sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contohnya mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala itu, wajib bagi Allah duduk bersila di atas aras. Mustahil atas Allah bersifat dengan segala sifat berkuasa. Ya? Tak layak. Wajib bagi Allah duduk bersila di atas aras. Ya? Itu bukanlah sesuatu yang layak bagi Allah Ta'ala duduk. Duduk macam kita duduk. Arasnya sesuatu yang berada di langit ataupun di alam, ya? Alam malakut, ya? Alam malaikat, aras. Allah duduk kat sana. Sebab kita baca ayat kan, summastawa 'alal 'arsy. Maka Allah pun duduk di atas aras. Jadi terjemahan tu ada terjemahan yang salah lah, ya? Sebab Allah tak duduk macam kita duduk. Mustahil Allah Ta'ala tu duduk macam kita duduk. Maknanya kalau Allah tu duduk macam kita duduk, macam Allah itu apa? Allah itu makhluk. Dan baru macam kita juga. Okay? Dalam Quran dalam surah Ar-Rahman, wa yas'aluhu man fis samawati wal ard. Wa yas'aluhu, dan ia bertanya, wa yas'aluhu, dan bertanyalah mereka-mereka yang di langit dan di bumi. Wa yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Setiap hari Allah itu kullu yawmin huwa fi sya'n. Allah tiap-tiap hari sibuk. Sibuk macam mana? Sibuk macam kita ke? Tak layak bagi Allah sibuk macam kita. Kita ni sibuk tak tentu arah. Betul tak? Sibuk kita tak berketentuan. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Allah tak boleh, tak layak disamakan dengan makhluk. Sebab itu dalam Quran ayat alu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Ta'ala itu sibuk. Sibuk macam mana? Jangan diterjemahkan Allah itu sibuk macam kita. Sebab tak layak bagi Allah kita nyatakan seperti sedemikian. Dan sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala ialah mustahil atas Allah bersifat dengan sifat perkuasa. Mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa. Mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa. Nombor 19 bawah. Silap tulis ke apa ni? Tidak mustahil Allah Ta'ala sifat berkuasa. Tapi dia kata sini mustahil atas Allah dengan sifat berkuasa. Okay? Berkuasa bukan berkuasa. Mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa. Harus bagi Allah bersifat dengan lemah. Ini tak layak lah. Okay? Mustahil Allah Ta'ala, tak layak lah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat berkuasa. Mustahil lah. Okay? Kalau orang kata mustahil Allah Ta'ala berkuasa sepenuhnya, tak. Allah Ta'ala penuh dengan sifat berkuasa dia. Okay?
Dan kalau dikatakan harus bagi Allah Ta'ala itu bersifat lemah, maka itu adalah sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kan tuan ya? Ada soalan tak? Ni kita belajar tauhid ni. Pasal apa belajar tauhid orang tak ramai? Ha? Agak-agaknya pasal apa? Ha. Poning. Ha? Ha? Makin dalam makin faham. Makin dalam. Sebab tu ilmu tauhid dengan dalam-dalam sangat. Macam kita masuk dalam lautan juga. Kita selam lautan, selam sampai ke bawah. Tak boleh keluar balik. Itu sangat bahaya. Sebab tu cukup kita kaji sifat 20 ni basic je. Dan dalam-dalam sangat. Bukan tak boleh sebab ada nanti benda-benda yang tak wajib kita tahu. Ada benda yang wajib kita tahu. Mustahil atas Allah bersifat dengan sifat berkuasa. Maksud dia apa? Sifat itu tidaklah layak bagi Allah. Artinya, kalau dikatakan Allah itu mustahil ada sifat berkuasa, tak mungkin Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Boleh turunkan hujan, boleh turunkan rezeki, boleh tiupkan angin ribut. Ya? Itu menunjukkan Allah berkuasa. Maka kalau orang kata-kata, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa. Berkuasa. Faham tak? Tak faham? Mustahil Allah Ta'ala itu ada sifat berkuasa. Mustahil. Maknanya perkara yang tak layak bagi Allah kita sebutkan. Kita sebut Allah Ta'ala itu mustahil. Mana ada Allah Ta'ala ada kuasa? Alam ni terjadi dengan sendiri. Hujan ni turun. Kerana dah cukup masa dia turun, dia pun naik-naik turun hujan. Takkan itu pun kuasa Allah. Itu adalah sifat yang tak layak bagi Allah. Kalau kita katakan Allah itu mustahil ada sifat kuasa. Faham tak? Tak faham kan? Sudah faham, kita berhenti sekat tu lah. Kalau lagi jauh kan kita faham. Ya, betul. Wajib bagi Allah sifat berkuasa. Sebab kita nak mengelakkan daripada orang sebut Allah tu mustahil ada sifat berkuasa. Sebab tak layak bagi Allah dia kata ada sifat berkuasa. Tak layak. Itu adalah mustahil. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Untuk mengelakkan itu, jadi hukum akal ini pentingnya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tu kita fahamkan. Tak layak Allah Ta'ala tu duduk di atas arasy macam kita duduk. Faham? Yang kedua tu, tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat berkuasa. Artinya mustahil Allah Ta'ala itu ada sifat berkuasa. Kita ada sifat berkuasa tak? Ada, tetapi terbatas. Sifat berkuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terbatas. Allah melihat. Kita melihat tak? Melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Allah tak terbatas penglihatan dia. Sebab itu Allah boleh melihat kita lahir dan batin. Allah nampak kita. Sebab itu dikatakan sini, kalau kita katakan Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa, memang Allah wajib bersifat berkuasa, tetapi mustahil. Kalau ada orang kata Allah itu mustahil bersifat berkuasa, itu satu sifat yang lemah bagi Allah, maka akal kita memainkan peranan yang penting untuk menolak sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akal kita penting. Takkan Allah tak ada kuasa? Itu akal kita. Allah ada kuasa lah kita ni. Duduk. Yalah. Apa maksud sifat berkuasa itu sendiri? Sifat berkuasa tu macam dalam diri kita lah. Diri kita. Kadang-kadang kita salah faham. Dalam diri kita ada dua sifat. Satu dipanggil berkuasa, satu dipanggil berkuasa. Berkuasa dan berkuasa. Berkuasa itu sifat zat diri kita.
Mana ada sifat berkuasa, zat diri kita ada sifat berkuasa, mana sifat dalam diri kita tu berkuasa. Bila kita gunakan sifat berkuasa itu, barulah timbulnya berkuasa. Berkuasa adalah perbuatan. Berkuasa adalah sifat zat. Sifat zat, berkuasa. Sifat ada yang sifat apa yang ada pada dalam diri kita? Sifat apa? Sifat apa yang ada dalam diri kita? Kalau Allah sifat berkuasa, maka Allah pun daripada sifat kuasa itu, maka terbitlah berkuasa. Okay? Sifat dalam diri kita, sifat ada selera, sifat berselera, ataupun kita tangi berselera. Bila kita ada sifat berselera, maka barulah timbul berselera. Tahu tak ada sifat berselera, tak timbullah berselera. Macam mana nak berselera? Betul tak? Perbuatan tu berselera. Sebab ada sifat berselera. Ada sifat selera tak? Ada. Kalau tak ada selera, sebab tak ada sifat berselera, maka kita tak berselera. Kalau kita tak nak makan tu, apa tanda dia? Tak ada apa? Tak ada selera. Dia tak ada selera. Tak lapar pun dia, tak ada selera. Nak makan tak berselera. Tak ada sifat selera. Budak kecil kita beri makan. Baru umur 5-6 bulan tu. Kadang-kadang dia nak makan, kadang-kadang dia tak nak makan kan. Budak, bayi, nak makan, tak nak makan. Kadang-kadang berselera benar-benar dia nak makan. Pada sifat berselera dia sangat tinggi. Dia berselera nak makan. Apa sebab? Ada benda-benda yang menarik. Dia pemakan lah. Kalau berkuasa, lalu usia berkuasa akan ini, dia punya berkuasa. Itu hanya sifat wilayah Allah. Kerana Allah kalau dia berkuasa, tak sama macam kuasa manusia. Jadi untuk membezakan kuasa Allah dan kuasa manusia, Allah itu berkuasa dan manusia berkuasa. Sifat Allah berkuasa. Kemudian Allah pun Sebab Allah itu Ustaz yang berkuasa. Tidak sama kuasa dia macam manusia. Ataupun Allah itu penlihat. Tidak sama kuasa. Kalau Allah melihat itu sama macam manusia. betul. Kuasa itu dia tak disamakan macam mana kita melihat manusia melihat satu. Sebab tidak satu yang menamakan. Macam mana Allah melihat. Betul. Jadi gunakan perkataan. Sekarang itu dia menggunakan kuasa itu membezakan yang lain adalah Allah yang manusia. Berkuasa itu adalah sifat zat dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zat Allah, berkuasa itu sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada sifat berkuasa dah barulah lahir berkuasa. Kita pun ada sifat berkuasa, tapi terbatas. Sebab itu barulah kita nak berkuasa. Sebab itu bila kita ada sifat berkuasa yang terbatas, bukannya boleh kita katakan terbatas ni yang tak dapat dikawal lah. Kita sifat yang kuasa yang ada dalam kita dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dikawal, terhad. Dan bila kita lahir, bila kita berkuasa, memerintah dan sebagainya, kerana kita ada sifat berkuasa dalam diri kita, kita nak berkuasa. Sifat berkuasa itulah yang melahirkan kita berkuasa. Sifat selera itulah yang melahirkan kita nak makan. Kalau tak ada selera, macam mana nak makan? Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan sifat manusia. Kata tadi, Allah melihat, sama tak macam kita melihat? Tak sama. Allah melihat dengan apa? Dengan zatnya, bukan dengan matanya. Kita melihat dengan mata. Sampai bila masa kita gunakan mata kita? Sampai
Ha? Selagi mata kita tak rosak, kita boleh lihat. Tapi selagi mata kita tak rosak, tapi ada batas-batas dia. Contohlah, kalau kena jerubu, berapa jauh mata kita boleh melihat? Jauh tak? Kita ada sifat melihat, tetapi melihat kita itu terbatas. Ada sifat melihat, tapi tak sama dengan sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh melihat, tetapi terbatas. Allah melihat tak terbatas. Sifat melihat Allah wujud dalam zat Allah, tapi tak terbatas. Allah boleh melihat zahir dan batin. Ya. Sebab itu Allah lihat kita di mana-mana juga. Dalam khutbah hari-hari sebut bisirri wal alani. Dalam masa kita seorang-seorang ke, dalam masa kita terang-terang, semua Allah lihat kita. Itu secara umum lah dalam khutbah tu dia cakap. Kalau secara khusus, kita boleh cakap Allah lihat kita dalam mana? Dalam rumah kita, dalam bilik kita, Allah lihat kita dalam tandas apa kita buat, semua Allah lihat. Kita tak boleh kan? Boleh tak lihat dalam tandas? Sekarang ni orang cuba nak menyamakan. Okay? Dia boleh juga lihat apa-apa yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Dia pun pasang. Dia pasang apa? CCTV. Dia pasang CCTV. Pasalkan dia lah Tuhan. Tak, tuan-tuan. CCTV pun ada tempatan dia. Ya? Jadi boleh faham tak ni? Sifat berkuasa tu ada pada zat Allah. Sifat berkuasa juga ada pada kita, tetapi terbatas. Allah sifat berkuasa ni tak terbatas. Itu je beza dia. Okey? Kenapa ya dia? Semua contoh ini adalah tidak layak bagi Allah Ta'ala kerana semuanya membawa kepada pengertian persamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah tu wajib, Allah bersela atas arat, Allah tu mustahil, Allah Ta'ala tu ada kuasa, ataupun kita katakan harus bagi Allah tu bersifat lemah, maka sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang apa? Tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sebab kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat-sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala dan sifat-sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk dan merupakan sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dia katakan Allah itu mustahil, Allah Ta'ala ni ada kuasa. Itu tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada semua ini. Ini tujuan kita menggunakan akal kita untuk mempelajari sifat 20 ni. Kita akan pergi jauh lagi tuan-tuan. Ini baru sikit ni. Kalau Gunung Datuk pun pangkal dia. Dah, soalan. Baik, ingatlah ilmu 3 tu kemudian. Kan lagi apa orang. Mutasyabihat ni kan lagi polingkan. Ada soalan kan tuan? Ni tauhid ni mencabar sikit lah ilmu dia. Jauh dia tu? Ya. Ada sikit terangan berkaitan dengan berpuasa. Footnote nombor 82. Footnote 82. Al-Fakir menterjemahkan. Dengan berpuasa, bukan berpuasa. Dan berpuasa adalah sekali tepat. Untuk Allah. Ya betul lah. Kita nak menyatakan sifat Allah Ta'ala ini, ada sifat kita selalu takdir Allah, Allah berkuasa, sebenarnya datang dari sifat apa? Sifat berkuasa yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, sifat berkuasa. Bukan maknanya manusia tak ada sifat berkuasa. Macam melihatlah, manusia melihat.
Allah melihat, tapi bukan maknanya manusia ni melihat sama macam Allah melihat. Sifat berkuasa Allah ada, sifat berkuasa manusia ada, tapi bukan bermakna sama Allah tu dengan manusia, sifat berkuasa tu. Dia berbeza. Sebab tu jangan samakan manusia dengan makhluk. Kita akan belajar nanti tuan-tuan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah adalah tidak sama dengan al-hawadis, perkara-perkara yang baru, makhluk yang baru. Jadi kita perlahan-lahan nak belajar ni. Kita nak pergi gunung tu, tuan. Tapi kalau kita sampai atas puncak gunung, boleh turun balik. Lepas tu daki balik. Ya? Baru nampak. Orang nak pergi gunung Everest dulu, berapa kali turun naik. Sebab dia susah. Dia kena turun naik. Tak boleh dia turun dulu. Lepas tu naik balik. Macam daki gunung ya, tuan-tuan. Sekarang itulah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilham malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.